Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Quran mengikut setiap muka surat. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita telah sampai ke muka surat 504 insya-Allah, dan kita akan bersama-sama pada pagi ini di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-20 insya-Allah. So hari ini kita akan ada hanya 6 ayat sahaja insya-Allah, tetapi insya-Allah ayat-ayat yang akan sentiasa memberi manfaat kepada kita, memberi panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Hari ini insya-Allah muka surat 504 insya-Allah. Kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan dan kesesuaian, insya-Allah boleh buka Al-Quran, boleh buka mushaf pagi ini insya-Allah untuk kita meneliti dan melihat sama-sama apakah yang akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka surat ini insya-Allah. Muka surat 504 insya-Allah 504. Sebelum daripada ni, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama sekali, sebagaimana kata Ibnu Katsir, iaitu Allah taala telah menceritakan tentang tauhid, iaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan selepas daripada itu kewajipan kita semua untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya sahaja, iaitu tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dalam penyembahan, dalam ketaatan, dalam segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meminta daripada kita semua selepas daripada kita ini tidak syirik, iaitu kita mestilah istiqamah. Istiqamah iaitu mengerjakan, mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tidak syirik kemudiannya tidak melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaklah kita mentaati, iaitu melaksanakan segala apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita semua. Jadi selepas daripada tu, setelah daripada tamat semuanya, maka kita masuk ke muka surat ini. Allah Subhanahu wa taala meminta daripada kita supaya kita ini berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi telah menjadi pattern yang hampir samalah sebagaimana kita lihat sebelum daripada ini dalam surah Isra. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kemudian wabil walidaini ihsana, iaitu Allah Subhanahu wa taala minta daripada kita semua ini supaya dijelaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu dia meminta kepada kita semua supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi dalam ayat ini insya-Allah kita akan baca, kita akan tengok bahawa ayat yang ke-15 pada hari ini akan menceritakan tentang berbuat keperluan berbuat baik kepada ibu bapa. Maaf sekejap. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam ayat ini, insya-Allah kita akan baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca tadi tu 5 baris agak panjang sikitlah pagi ni kan, panjang sikit saja. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memulakan muka surat ini dengan wawassayna. Wassa tu artinya ialah wasiatlah. Kami telah berwasiatkan kepada manusia. Jadi dalam Al-Quran, ulama-ulama tafsir mengatakan apabila disebut wawassa, artinya ialah
amarna, Allah Ta'ala menyuruh kita sebenarnya kan, menyuruh kita, tetapi digunakan dalam bentuk perkataan kami berwasiat kepada manusia. Artinya Allah Ta'ala menyuruh manusia, artinya Allah Ta'ala menyuruh manusia, iaitu apa? Biwalidayhi ihsana, iaitu dengan kepada ibu bapanya ihsana. Jadi dia tak sebut di sini sama ada ibu bapa tu muslim ke tak muslim ke, ini tidak disebutkan. Maksudnya ialah ini, ia merangkumi muslim ke ataupun tak muslim, seseorang itu mesti berbuat baik kepada ibu bapanya. Dalam perkara, of course lah, dalam perkara-perkara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang tidak bercanggah dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kiralah ibu bapa kita tu muslim ke tak muslim ke, maka berkewajipanlah kepada setiap insan, insan di sini, untuk berbuat ihsan kepada ibu bapanya. Jadi perkataan ihsan sini digunakan, tetapi dalam setengah kiraat dalam kiraat 7 ni, ada setengahnya dibacakan dengan husna, dia tak baca ihsana tapi dia baca husna. Jadi kiraan kita akan baca ihsana, wabil walidaini wa biwalidayhi ihsana. Ada setengah baca biwalidayhi husna. Itu kan, jadi itu yang pertamalah, iaitu kewajipan berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan selepas daripada tu, kenapa manusia ni perlu berbuat baik kepada ibu bapa mereka. Jadi Allah Taala sebutkan reason dia kan, sebab dia selepas daripada tu, iaitu hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, iaitu ibu kan. Jadi Allah Ta'ala emphasizekan sini kan, tekankan dekat sini tentang ibu pula kan. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan, menunjukkan apa, bahawa ibu ni lebih didahului daripada ayah. Walaupun kedua-dua tu adalah penting, kedua-dua tu perlu berbuat baik, tetapi ibu lebih lagi. Sebab tu ada dalam hadis sebutkan, iaitu ummuk kemudian abuk mak engkau 3 kali, kemudian barulah ayah engkau. Kenapa Allah Ta'ala sebut di sini hamalathu ummuhu kurha? Dia hamil, iaitu dia mengandungkan mak manusia ni mengandungkan kepada manusia itu kurha, dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan kesusahan. Susah kan nak tanggung anak tu kan, bawa anak tu selama 9 bulan bukan ringan. Kalau manusia ni kan boleh bawa kan, ikat pada perutnya tu kan, dalam keadaan yelah makin berat sampailah kepada tahap sampai 3 kilo 4 kilo kan, sangat berat kan, bawa ke mana-mana kan, tidur bawa, berjalan bawa, angkat barang bawa, semua bawa kan, 3 kilo ke mana-mana. Satu benda yang berat kan, duduk dalam perut tu pula kan, dalam rahim tu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ni menyuruh kita kan, ingatlah kepada mak kita, dia ni kurha kan, dalam keadaan kesakitan, kesukaran, kesusahan. Wa wada'athu kurha, dan kemudian dia melahirkan pula. Yang tadi dia mengandung tu susah, kemudian tu melahirkan memang sakit kan. Jadi jangan tanya lelaki tak tahu kan. Jadi orang perempuan tahulah kan betapa sakitnya melahirkan anaknya. Jadi sebab itulah maka kita mesti berbuat baik sangat kepada ibu bapa. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu, dan kemudian tu dia hamilnya dan juga fisalnya. Fisal ni maknanya ialah fitam dalam bahasa Arab. Fitam ni artinya ialah tu, iaitu berpisah daripada menyusu. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini hari kan, ataupun jumlah bulan. Allah Ta'ala sebut apa kat sini? Wa hamluhu wa fisaluhu. Ibu tu dia mengandung kan anak tu, kemudian campur pula plus fisal, iaitu menyusukan. Menyusu sampailah kepada fisal, iaitu menyusu sampai kepada fisal ni maknanya bercerai. Fitom pun maknanya bercerai juga, iaitu bercerai apa? Iaitu bila seorang anak tu dia tak nak lagi dah hisap susu ibunya, maknanya dah puas lah, maknanya dah cukup dah. Bukan yang sekejap tu, bukan maknanya dia dah kenyang, bukan, tapi maknanya dah cukup. Jadi berapa lama? Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini salasuna syahra, 30 bulan. Jadi 30 bulan ulama gabungkan pula dengan satu ayat yang lain, iaitu apa? Ayat yang lain yang menyebutkan tentang menyusu ni, iaitu apa? Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah, iaitu ibu ni dia akan menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun. Artinya kalau ibu menyusu selama 2 tahun dan kemudian
campur dengan ada lagi 30 bulan. Kalau 2 tahun tu artinya 24 bulan. Jadi 24 bulan ada lagi 30, jadi makna ada 6 lagi baki. Ada 6 baki. Sebab itulah ulama-ulama sini, ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa sekurang-kurang mengandung itu, yang dikira mengandung itu ialah 6 bulan. Artinya kalau seorang tu mengandung kurang daripada 6 bulan, tiba-tiba dia melahirkan anak, maka anak tu tak boleh disabitkan kepadanya. Tak boleh dikata itu anaknya lah. Anaknya maksud anak lelaki itulah kan. Anak perempuan tu memanglah kan, ibunya itu memang ibunya yang mengandung kan. Tapi nak katakan tak sabit kan. Jadi ikut fiqh tak boleh sabitkan anak kepada seseorang itu jika sekiranya dia melahirkan sebelum daripada 6 bulan. Jadi mesti syarat dia 6 bulan. Daripada mana? Daripada ayat ni lah yang kita baca ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 30 bulan. 30 bulan apa? Iaitu campuran di antara mengandung dan juga menyusu. Sebab menyusu tu confirm dah 2 tahun, sebab ada ayat yang sebutkan haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Jadi bulan-bulan 30 bulan, 66 bulan dan sebagainya ni adalah dikira mengikut tahun hijrah lah kan. Okey, jadi seterusnya Allah Ta'ala katakan berat, nak sebut sini ialah tentang beratnya, susahnya ibu tu sampai 30 bulan dia terpaksa menjaga anaknya. Jadi sebab itulah ini saranan di sinilah kan kepada ibu-ibu supaya kalau ada anak tu dia menyusukan anaknya sehinggalah 2 tahun kalau boleh lah kalau boleh sehingga 2 tahun sebab itulah yang terbaik lah. Kemudian kemudian Allah Ta'ala menceritakan manusia ni sehinggalah apabila dia telah sampai kepada asyuddahu ni kekuatannya, kuatnya. Jadi kuat ni manusia, sehinggalah manusia itu sampai kepada tahap kuatnya. Kuat manusia ni berapa? Umur dia berapa? Kata ulama kata, ada yang kata 30, ada yang kata 33. Jadi artinya manusia ni tahap mula mencapai kematangannya, kehebatannya, kekuatan yang sebenar ialah pada umur dia 30 ataupun 33. Asyuddahu. Kemudian wabalagha arba'ina sanah, kemudian dia pun sampailah kepada 40 tahun. Jadi apa kaitan pula yang tadi itu 33, yang tadi 30 ataupun kemudian 40? Iaitu dikatakan tempoh masa ini di antara 30 hingga 40 ni ialah tempoh, iaitu 40 tu sepatutnya maksima kematangan dah. Maksudnya bukan habis tak matang dah selepas tu, tapi maknanya kalau tak matang lagi umur 40 tu itu memang tak patut lah. Apalah umur 40 tak patut lagi, tak matang-matang lagi kan. Jadi kematangan manusia maksimanya ialah sepatutnya 40. Sebab itulah di dalam disebutkan oleh ulama-ulama kita kan bahawa apa, kebanyakan daripada nabi-nabi, daripada nabi-nabi, majoriti nabi-nabi ni diutuskan semasa umur mereka 40 tahun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun diutuskan semasa umur baginda 40 tahun. Kerana 40 tahun ialah kematangan kepada seseorang manusia itu. Jadi dia sebutkan kat sini walamma iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala, dia pun berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah Ta'ala, berikanlah kepada aku supaya aku ni boleh bersyukur kepada kamu dengan nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada aku, wa ala walidayya, dan juga nikmat yang telah kau berikan kepada ibu bapaku, wa an a'mala salihah, dan aku boleh beramal soleh, dan tardahu, yang engkau sukai. Kemudian wa aslih li fi zurriyati, kemudian dia doa, ya Allah aslih li fi zurriyati, perbaikilah apa, iaitu elokkanlah kan keluargaku, zuriatku. Kemudian seterusnya, inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku ini daripada orang muslim. Masya-Allah kan. Ini adalah doa yang terbaiklah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua kan. Jadi kalau kita boleh hafal doa ni, masya-Allah. Jadi doa ni dikatakan ini adalah doa yang diungkapkan oleh Abu Bakar kan. Jadi Abu Bakar ni dia lebih tua, lebih umur dia muda sedikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 2 tahun. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pada masa umur dia tu 38 lah masa umur Nabi dapat wahyu. Jadi selepas daripada tu umur dia 40, jadi pada masa itulah kematangan dah sampai kepada tahap dia. Jadi pada masa itulah dia berdoa dengan doa ini, dan alhamdulillah ibu bapanya telah masuk Islam ibu bapa dia, mak dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam, dan kemudian dia berdoa lagi supaya zuriat dia ni baik semua. Jadi masya-Allah, selepas tu anak dia pun masuk Islam juga kan. Jadi anak-anak dia lah, Abdul Rahman ke, Aisyah ke, Asma ke, semua tu masuk Islam. Dan kemudian cucu dia pun
masuk Islam juga kan. Jadi semua nak katanya ialah iaitu anak kepada Abdul Rahman tadi tu masuk Islam. Jadi semua tu anak-anak dia anak-anak yang baik lah. Jadi kita masya-Allah kan, kalau kita boleh doa lah, kita boleh hafal doa ni masya-Allah kan sangat-sangat baik. Iaitu apa? Kita baca sini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan engkau jadikanlah aku ni daripada menjadi orang-orang yang muslim. Ulaika, kemudian Allah Ta'ala pun puji selepas daripada itu kan, siapa-siapa yang berdoa dengan doa ni, yang tadi tu of course lah kan, dia berbuat baik kepada ibu bapa, tanda dia kemudian tu ialah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, ulaikal lazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Jadi Allah Ta'ala kata mereka inilah orang-orang yang kami terima daripada mereka ni ahsana ma amilu, apa yang terbaik daripada yang mereka buat kan. Maknanya Allah Ta'ala terimalah kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Kemudian tu apa lagi? Mereka ni tak ada salah ke? Seolah-olahnya macam tak ada dosa. Tak. Mereka ni manusia. Mereka ni ada dosa. Tapi apabila mereka ni sangat baik dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan. Allah Ta'ala tak akan ambil kira. Allah Ta'ala tak kisah dengan kejahatan lah, dosa-dosa yang mereka buat kan. Kalaulah mereka ni dah baik sangat. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini wa natajawaz, iaitu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Kemudian tu kan, kami maafkan, kami tak kisah, kami tak pandang sangatlah, tak kira sangatlah kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan fi ashabil jannah. Fi ashabil jannah ni macam pelik sikit kan, di dalam golongan-golongan syurga. Apa maksud dalam golongan syurga? Jadi ini cara bahasa Arab bercakap lah kan orang Arab dia bercakap macam ni lah, contoh lah dia katakan tak kalau dia kata raja telah memuliakan aku, dia kata dalam bahasa Arab dia kata macam ni, akramanil amir fi ashabihi. Akramanil amir fi ashabihi, raja telah memuliakan aku fi ashabihi, dari sahabatnya. Apa dari sahabatnya? Bukan dari sahabatnya, iaitu fi kat sini maksudnya hal, iaitu seolah-olah aku ni ialah jadi macam sahabat dia. Gitu kan. Jadi itu apa ni, dipanggil fi, tapi maknanya hal dalam keadaan aku ni seolah-olahnya menjadi salah seorang daripada sahabat dia. Jadi sekarang ni bila Allah SWT sebutkan sini kan, wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah, iaitu dalam keadaan aku ni adalah ahli syurga. Allah Ta'ala ampunkan aku, Allah Ta'ala terima amalan kebaikan aku, dan Allah Ta'ala tak kisah amalan keburukan aku, iaitu dia maafkan kesalahan-kesalahan aku dan dimasukkan aku, dan aku ni menjadi ashabul jannah. Kemudian wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun, Allah Ta'ala sebut ini semua adalah merupakan janji yang telah kami janjikan kepada mereka dulu kan, iaitu masa di dunia. Sekarang ni mereka dapatlah di akhirat tu. Ayat yang ke-17 insya-Allah ayat yang ke-17 Allah Ta'ala sebut pula sini iaitu keadaan satu keadaan, iaitu keadaan orang-orang yang derhaka kepada ibu bapa dia. Iaitu orang yang derhaka maksudnya ibu bapa ni orang beriman. Ibu bapa dia orang beriman, dan ibu bapa dia ni menasihati dia supaya dia beriman. Kata awak berimanlah. Dia merayulah kepada anak dia ni supaya beriman. Tapi anak dia ni degil, anak dia ni tak percaya, anak dia tak nak terima kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di sini kan dalam ayat yang ke-17 ni, wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini kan, dan orang-orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya. Kedua ibu bapa di sini kedua ibu bapanya yang beriman. Kemudian dia kata apa? Dia kata uffil lakuma. Uffin ni kita adalah sebut sebelum daripada ni kan, wala takul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepada mak bapak kamu ni uffin. Uffin ni ialah satu perkataan yang digunakan kalau dalam bahasa Arab dia kata izharul malal wal qarahah dan juga wat ta'affuf, iaitu satu kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dia tak suka, dia boring, dia benci, dah cukup-cukup lah gitulah kan ataupun apa-apalah kan, uffin ni malaslah, tak naklah. Itulah contoh-contoh perkataan kan yang digunakan untuk menunjukkan uffin, iaitu apa saja kata-kata, apa saja bentuk perkataan yang digunakan oleh seorang manusia untuk menunjukkan dia tak suka, dia malas, dia boring, dia tak nak. Jadi itu uffin. Jadi
apa dalam kisah cerita ayat yang ke-17 ni, iaitu ayat 17 ni Allah Taala cerita iaitu orang-orang yang berkata kepada ibu bapanya uffil lakuma, iaitu kenapa dia berkata uffil lakuma kepada ibu bapanya, dia berkata uffil kerana ibu bapanya ni sentiasa menasihati dia. Jadi sentiasa menasihati dia, mengajak dia, menyuruh dia buat baik. Ini jagalah kan kalau kita ni seorang anak kan, kita jagakan kita janganlah berkata kepada mak bapak kita uffin, terutama kalau mak bapak kita ni menyuruh kita dengan benda yang baik. Bahkan ulama kata kalau benda yang halal, benda yang tidak bertentangan dengan syarak pun tak boleh lah kan. Even kalau yang bertentangan dengan syarak pun berkatalah dengan baik kan. Itu ihsan Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sini sebagai satu contoh kan, seorang anak yang degil, yang tak mau dengar nasihat mak dia, nasihat ayah dia menyuruh kepada yang baik. Jadi dia kata apa dia ni? Dia kata uffil lakum ata'idani ni an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Dia kata kamu ni kata duduk mengatakan kepada aku ataidan ini, kamu duduk memberitahu aku bahawa an ukhraja, dia kata bahawa akan dikeluarkan apa ni? An ukhraja ni dikeluarkan daripada kubur. Jadi dia duduk kata, mak dia kata, ayah dia kata, asyik duk cerita aku ni lepas mati keluar daripada kubur, maknanya hidup kembali lah kan, lepas daripada tu kan. An ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli, sedangkan sebelum daripada ni dia kata al-qurun ni maknanya umat terdahulu lah, maknanya orang-orang yang terdahulu kan, generasi terdahulu tak ada pun, tak pernah keluar pun, tak pernah datang balik pun. Itu dia katakan wa qad khalatil qurunu min qabli, sebelum daripada aku ni. Anak tu cakap kepada mak bapak dia ni kan, dia kata sebelum daripada ni tak ada pun, tak pernah keluar pun, mana dia generasi dulu. Wahuma yastarisani, dan kemudian Allah Ta'ala bawa pula kan dialog, iaitu kata ayah ni kedua-duanya, iaitu mak bapak dia kata apa, wahuma yastarisani Allaha wailaka amin. Dia kata dia meminta, maknanya istirasah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Mak bapak dia ni wahuma, iaitu mak bapak dia ni, kedua ibu bapa dia ni yastarisani, meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah dia katakan wailaka amin. Wailak maknanya ya Allah selamatkanlah. Itulah maksud dia kan jadi wailak ni maknanya kan selamatkanlah dirimu, kalau ikutnya kan maknanya selamatlah diri kamu. Wailak dikatakan, bukan wail tu celaka, tu bukan celaka kamu, tapi maksud wail di sini ialah maksudnya ialah ya Allah selamatkanlah diri kamu. Sebab apa? Anak dia ni, kalau anak dia tak percaya, anak dia tak terima nasihat mak bapak dia ni, maka masuk neraka lah dia. Jadi wailak amin tu berimanlah kamu, mak bapak dia berkata kepada anak dia ni, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah ni benar, dikatakan fayakul. Lalu apa kata anak tu kata ma haza illa asatirul awwalin, tak ada, dia kata ini semua ni mengarut ni, cerita-cerita dongeng semua tu kan. Itu anak dia kata tu. Jadi yang belakang tu fayakulu tu ialah anak dia berkata, tak ada lah, dia kata ni tipu semua, ni dongeng semua ni, cerita. Jadi kita tengok kan, ini satu gambaran Allah ceritakan dialog yang berlaku di antara dua ibu bapa dengan seorang anak yang degil, anak yang kufur, anak yang tak nak percaya kepada kebangkitan, anak yang tak percaya kepada adanya syurga dan juga neraka, adanya hari akhirat ni. Jadi inilah gambaran yang mungkin berlaku kan kepada mana-mana. Walaupun kita mungkin sebagai orang Islam tak adalah mungkin anak tu sampai kufur kan, tapi mungkin ada. Tapi yang berlaku banyak mungkin anak yang degil, anak yang tak nak dengar cakap, anak yang tak nak sembahyang ke, anak tak nak ni lah, tak nak buat baik kan, tak nak ni kan, dah macam-macam lagi lah kan. Jadi inilah gambaran dia yang dahsyat lah kan, yang Allah Ta'ala sebut. Seterusnya, ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Allah Ta'ala kata mereka ini iaitu anak yang seperti tadi itulah, orang-orang yang haqqa alaihimul qawlu, yang akan terkenalah perkataan apa al-qawlu sini, iaitu perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menetapkan apa, iaitu Allah Ta'ala telah berkata kan kepada iblis dulu apa ni, la'amla'anna jahannam, kami akan penuhkan kamu ni dalam neraka jahannam. Jadi anak-anak orang yang macam nilah, anak yang macam nilah, semua orang ni anak orang kan, jadi mana orang yang macam nilah yang akan terkenalah al-qawlu sini fi umamin qad khalat min qablihim, bersama-sama dengan orang-orang yang telah pergi sebelum daripada ni, iaitu ramai dah sebelum daripada ni, orang-orang yang dah pergi lah, orang yang dah pergi telah terkena dah. Jadi perangai macam ni, minal jinni wal insi, ada jin ada manusia, kemudian tu innahum kanu khasirin, dan mereka ni semua ni adalah orang yang rugi.
Seterusnya ayat yang ke-19. Walikullin darajatum mimma amilu. Allah Taala kata, dan bagi setiap orang tu, sama ada dia beriman ni, sama ada dia tak beriman, setiap mereka tu ada darajat. Maknanya of course lah, kalau orang beriman dia akan mendapat darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tidak beriman ni dia akan mendapat darjat yang rendah lah kan, iaitu masuk neraka lah kan dia kan. Walikullin darajatun mimma amilu, hasil daripada amalan mereka kan. Amalan kita pada hari inilah kan. Waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Allah Ta'ala kata dia akan balas semua tu kan. Semua tu adalah dibalas mengikut apa yang telah mereka amalkan, apa yang mereka buatkan. Jadi of course lah kan, bayar banyak ni dapatlah bayar banyaklah harga, macam ni kan tak, bayar sikit dapatlah sikit kan. Kalau bayar mahal dapatlah barang yang bagus kan tak. Jadi begitulah kita kan, buat amalan bagus atas dunia ni, maka dapatlah pembalasan yang bagus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak menzalimi sesiapa, la yuzlamun. Mereka itu, manusia itu tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir pada hari ini. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah pada hari. Maknanya kat sini kan iaitu cerita tentang hari kiamat. Allah Taala gambarkan lagi kan kepada kita hari kiamat ni. Wa yauma yu'radu. Yu'radu ni artinya ialah dibentangkan. Tapi ini ulama kata sini, ulama bahasa kata di sini adalah merupakan kinayah. Kinayah iaitu apa? Dikatakan dibentangkan, tapi sebenarnya bukan maksudnya dibentangkan, ditunjukkan. Gitu kan? Tetapi maksudnya ialah dikenakan azab Jadi bila disebutkan yu'radu sini kan, yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, artinya mereka dikenakan azab neraka. Jadi pada hari kiamat ini kan, mereka ini dikenakan azab neraka. Kemudian tu apa? Lalu dikatakan kepada mereka, kata-kata ini, kata-kata malaikat ke kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata dikatakan kepada mereka, iaitu apa dia? Kenapa mereka ni masuk neraka ni? Kenapa mereka ni kan terkena azab macam ni? Jadi Allah Taala kata, azhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Itu dia sebab dia. Itu alasan dia kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini secara detail. Tadi dia sebut amalan, sebab amalan. Sebabnya amalan. Tapi sekarang Allah Ta'ala sebutkan azhabtum. Azhabtum ni artinya lah daripada perkataan zahaba lah kan. Zahaba ni pergi. Azhabtum, kamu telah bawa pergi. Itu ikut terjemahan kan, terjemahannya. Tapi maksud dia bagaimana? Azhabtum sini ulama-ulama kata ialah apa? Kamu telah habiskan. Kamu telah dapat dah. Kamu, iaitu apa? Azhabtum tayyibatikum. Benda-benda yang baik Allah Ta'ala beri kepada kamu kan di atas dunia ini. Tetapi apa yang kamu buat dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kamu tu? Allah Ta'ala beri rumah kepada kamu, Allah Ta'ala beri harta kepada kamu, Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kamu, Allah Ta'ala beri kamu ni boleh bernafas dengan baik, Allah Ta'ala beri kesenangan kepada kamu. Apa yang kamu buat? Jadi Allah Ta'ala tanya kat sini. Jadi sebab tu ada sini qiraat, ada qiraat yang dibaca dengan azhabtum gitu kan, ada dua alif kita baca satu alif kita baca qiraat kita ialah satu alif, azhabtum tayyibatikum. Ada qiraat baca azhabtum tayyibatikum, maksudnya ke mana, apa dah jadi dengan apa ini, kamu telah bawa semua, bawa semua itu habiskan semua tayyibat yang baik-baik kamu fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kamu. Manusia sekarang kita tengok kan dapat kebaikan, Allah Ta'ala beri kebaikan. Ke mana mereka? Kalaulah kita gunakan kebaikan yang Allah Ta'ala beri itu kepada kita dengan habis begitu saja untuk kita. Wastamta'tum ni kamu seronok-seronok, kamu ambil manfaat biha, makna di atas dunia ni, dalam hidup dunia. Jadi dua lah kan, kamu dapat kebaikan Allah Ta'ala beri kepada kamu dapat kesenangan atas dunia, kemudian kamu habiskan untuk seronok-seronok atas dunia ni saja. Maknanya langsung pergi tak dapat pahala apa-apa. Perkara tu hilang macam tu saja kan. Kamu dapat kesihatan kamu tak memberi apa-apa pahala kepada kamu. Kamu dapat kesenangan, tak beri pahala kepada kamu. Kamu dapat nyawa, hidup, tak dapat apa-apa memberi manfaat kepada akhirat kamu kan. Jadi maknanya semua benda tu kita gunakan untuk manfaat. Jadi itulah bahayanya kita kan pada hari ni kan, kalau kita tak ingat ayat ni kan, kita tak ingat perkara ni, kita dapat nanti kan dapat gaji, dapat duit, dapat kesenangan, dapat harta, dapat rumah, dapat anak, dapatlah segala-gala kesenangan. Habis kita manfaatkan untuk kita saja di atas dunia ni kan, langsung tak memberi pahala kepada kita. Jadi kena fikir tu kan, kalau kita dapat kereta, kita dapat rumah, kita dapat harta, kita dapat kesenangan, kita dapat pangkat, kita dapat apa-apa saja,
Kan kesihatan kita pun jadikanlah dia kan mestilah dia tu memberi saham kepada akhirat kita. Bukan habis untuk kesenangan kita, seronok kita. Bukan tak boleh seronok seronok, tapi mesti kena buat seronok untuk dapat pahala. Bukan seronok saja kan. Seronok untuk kehidupan. Jadi Allah Taala sebut sini kan, habislah apa yang kamu dapat atas dunia tu, habis untuk kamu dapat di dunia saja. Dapat di dunia, dapat keseronokan dunia, wastamta'tum biha falyauma tujzauna azabal huni, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hun, azab yang menghinakan, bima kuntum tastakbiruna fil ardi. Kenapa? Kerana kamu istikbar. Kamu ni sombong. Kamu sombong atas dunia ni, fil ardi bi ghairil haqqi, sombong tanpa kebenaran. Sombong dengan tak sebenar kan. Ada sombong-sombong mungkin boleh sebenar kan, sebagaimana yang berlakulah kepada Abu Dujanah dalam satu peperangan tu kan, dalam peperangan Uhud tu contohnya kan. Tapi di sini ada kebanyakan sombong manusia lah, sombong yang tidak sebenar. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, kesalahan manusia itu ialah dua sini, iaitu yang pertama ialah kesombongan itu adalah dalam hati kan, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi. Kemudian yang kedua, wa bima kuntum tafsukun, dan dengan apa yang kamu fasik. Fasik tu ialah ulama-ulama tafsir kata ialah luaran, iaitu dengan fizikal kamu, iaitu kejahatan fizikal. Jadi kedua kejahatan yang Allah Ta'ala sebut sini, yang pertama ialah kejahatan dalaman, iaitu istikbar, pusatnya pada istikbar, kamu rasa takabur, kamu tak nak terima kebenaran. Dan yang keduanya ialah kejahatan luaran kamu dengan anggota kamu, dengan fizikal kamu. Kedua-dua itulah menyebabkan manusia itu yu'raduna 'alan nar, yu'raduna allazina kafaru 'alan nar. Dibentangkan, dikenakan azab, bukan dibentangkan tapi dikenakan azab neraka. Wal iazubillah min zalik. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah jumpa lagi insyaallah di esok hari pada muka surat 505 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.